Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Syafiq, penerbit rancangan Tafaqquh Fiddin Radio IKIM, para pendengar yang setia mengikuti segmen Tafaqquh Fiddin ini semenjak pada awal lagi. Kita akan teruskan pembacaan kitab Al-Fiqhul Akbar oleh Imam Abu Hanifah. Dalam pertemuan yang lalu, kita selesai membahaskan tentang kedudukan seseorang yang beriman, kedudukan seorang pelaku kemaksiatan yang kekal keimanannya, yang mati sebelum bertaubat, yang mana Allah SWT, sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Hanifah, mempunyai kuasa yang mutlak sama ada untuk mengampuni golongan ini tanpa hisab dan tanpa azab, ataupun mengazabkan mereka setimpal dengan apa yang mereka lakukan itu, selagi mereka masih beriman dan tidak mensyirikkan Allah SWT. Jadi dosa syirik itu terlalu besar, agung, sehingga kan jika seseorang itu terlibat dengan syirik, maka Allah SWT tidak akan mengampunkannya. Sebab itu kita perlu berhati-hati dalam setiap ungkapan, setiap pemikiran, setiap tindakan kita, supaya kita tidak terlibat dengan unsur-unsur syirik. Dalam teks yang seterusnya, kita akan bincangkan tentang persoalan mukjizat dan karamah. Mukjizat dan karamah awliya. Imam Abu Hanifah menyebut wal ayat thabitatun lil anbiya'i wal karamatu lil awliya'i haq. Ayat maknanya mukjizat, tanda-tanda kebenaran seseorang nabi itu thabitatun lil anbiya, suatu yang sabit, suatu yang pasti berlaku pada para nabi. Wal karamat, manakala keramat juga adalah sesuatu yang benar pada awliya, pada wali-wali Allah SWT. Jadi ini penegasan tentang berlakunya mukjizat dan keramat pada wali, mukjizat pada nabi yang Allah SWT utuskan. Perkara ataupun isu topik hari ini agak relevan, sebab dalam konteks kita di Malaysia sekarang, perbahasan tentang nabi atau nabi-nabi palsu ini kita kedengaran, dan juga dalam konteks wali-wali ataupun keramat-keramat para wali itu. Ada golongan yang mempertikaikan keramat itu sehingga seakan-akan menafikan keramat. Ada pula golongan yang terlalu mengagung-agungkan keramat sehingga kan meletakkan keramat itu sebagai segala-galanya. Jadi perbahasan yang ditekankan oleh Abu Hanifah ini dalam konteks akidah, kita perlu yakin bahawa mukjizat dan keramat ini suatu yang benar, suatu yang mungkin berlaku, suatu yang telah berlaku pada setengah hamba Allah yang dipilih. Cuma perbahasan ataupun perincian tentang bagaimana nak mengenal pasti keramat, bagaimana nak mengenal pasti mukjizat itu dibahaskan secara terperinci dalam ilmu akidah. Penekanan yang ditegaskan oleh Abu Hanifah di sini ialah untuk nak menegaskan bahawa perkara ini bukan sesuatu yang mustahil. Kita tak boleh menafikan wujudnya mukjizat dan karamah ini. Jadi teks ini menegaskan tentang kebenaran mukjizat para nabi, iaitu anbiya, dan juga karamah, ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut keramat, para wali. Ia berkait dengan apa yang kita nyatakan ataupun yang kita istilahkan sebagai perkara-perkara yang menyalahi adat, ataupun perkara-perkara yang mencari adat, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut khawariqul adah. Benda-benda yang berlaku di luar kebiasaan. Apa yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang menyalahi adat ini? Ataupun bagaimana ia sebenarnya telah menyalahi adat itu? Apa yang dikatakan sebagai adat?
apabila kita menyebut perkara yang menyalahi adat. Secara biasanya kita katakan bahawa menyalahi adat itu bermaksud tidak berlaku sebagaimana kebiasaannya. Mana sesuatu yang tidak berlaku sebagaimana biasa, maka itu disebut sebagai khawarikul adah, sesuatu yang menyalahi adat. Sepatutnya dia jadi macam ni, bila kita buat dia jadi perkara lain. Kebiasaannya apabila kita lakukan perkara A, dia akan menghasilkan B, tetapi suatu hari kita melakukan perkara yang sama A, tetapi menghasilkan C. Itu contoh secara literal, secara bahasanya tentang apa yang boleh dikatakan sebagai menyalahi adat, menyalahi kebiasaan yang berlaku. Namun apa yang perlu kita tegaskan di sini apabila kita sebut tentang kebiasaan itu, dia bukanlah sesuatu yang berlaku secara spontan, sesuatu yang berlaku secara tanpa dirancang. Dengan maksud kita menafikan fahaman-fahaman yang disebar dalam falsafah-falsafah kebendaan, falsafah-falsafah materialism yang cuba nak menafikan kewujudan Allah, yang cuba nak menafikan pentadbiran Allah SWT terhadap alam semesta ini. Mereka, apabila mereka gagal mentafsirkan sesuatu fenomena, mereka mengatakan itu berlaku secara spontan, secara tanpa dapat diperjelaskan apakah rahsia, apakah perancangan di sebalik itu. Jadi apabila kita menyebut menyalahi kebiasaan, menyalahi adat, kita tidak bermaksud dengan perkataan kebiasaan kita itu bahawa perkara itu berlaku tanpa tadbir ilahi, tanpa perancangan Allah SWT. Sebaliknya, kebiasaan yang dimaksudkan di sini ialah apa yang kita sentiasa lihat, apa yang kita sentiasa nampak, dan ia berlaku selaras dengan apa yang kita sebut sebagai sunnatullah. Dalam Islam, kita yakin bahawa segala yang berlaku dalam alam tabi'i adalah berasaskan sunnatullah, berasaskan sistem yang Allah telah aturkan pada alam ini. Jadi setiap apa yang berlaku, ia berlaku selaras dengan sistem tersebut. Tak ada sesuatu pun yang berlaku di luar sistem itu. Jadi oleh kerana kita sentiasa melihat sesuatu perkara itu berlaku berdasarkan sunnah, berdasarkan sistem yang Allah letakkan itu, maka kita nampak seolah-olah benda itu suatu yang kebiasaan, sesuatu yang sentiasa berlaku sedemikian, sesuatu yang akhirnya dia menjadi seakan adat, kebiasaan dalam sistem alam ini. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kebiasaan. Jadi oleh itu apabila kita nak kaitkan dengan perbincangan kita hari ini yang menyentuh tentang mukjizat dan karamah yang dibincangkan di bawah topik besar, iaitu perkara yang menyalahi adat, menyalahi kebiasaan. Bila kita melihat sesuatu itu berlaku di luar daripada kebiasaan, maka itulah yang kita maksudkan ia adalah sesuatu yang menyalahi adat, yang menyalahi kebiasaan yang Allah tentukan, yang menyalahi sunnah Allah yang Allah tentukan. Dan ini pastinya berlaku bukan secara spontan, tetapi dengan izin Allah juga. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasanya, dengan ilmunya, dengan kudratnya telah menyusun suatu sistem pada alam ini, dan setiap apa yang berlaku dalam alam ini mengikuti selaras dengan apa yang ditentukan oleh sistem Allah itu. Matahari naik, malam, siang, air, angin, tanah dan sebagainya, semua itu ada sistem-sistem yang Allah tentukan. Dan oleh kerana sistem itu berjalan sebagaimana yang ditentukan, kita nampak saban hari perkara itu berulang, dan saban tahun dia berulang, dan kita rasa itu adalah suatu kebiasaan. Jadi kebiasaan itu sebenarnya merujuk kepada sunnah Allah SWT pada perkara-perkara itu. Dan kebiasaan ini tak patut, tak boleh kita fahami sebagai sesuatu yang spontan berlaku tanpa pentadbiran Allah SWT. Jadi suatu yang menyalahi adat adalah suatu yang menyalahi kebiasaan itu, suatu yang menyalahi apa yang Allah dah tentukan dalam sesuatu sistem itu. Dan ini juga berlaku kerana izin Allah.
Jadi Allah SWT berhak, mampu, berkuasa untuk memastikan semua alam, semua kewujudan ini berjalan selaras dengan sistem yang dilakukan, yang diletakkan. Dan Allah juga berkuasa secara mutlak untuk mengubah sistem itu ataupun membenarkan sesuatu perkara itu berlaku di luar sistem itu. Kita lihat misalnya contoh dalam kes mukjizat ataupun karamah ini, dalam kes mukjizat secara khususnya, bagaimana contohnya dalam kes mukjizat Nabi Musa. Bagaimana biasanya kalau kayu itu dipukul pada laut, pada air, dia akan tenggelam. Tetapi itu sunnah yang Allah letakkan pada awalnya. Tapi apabila Nabi Musa memukul laut itu terbelah. Ini yang di luar kebiasaan dan di luar sunnah yang Allah tentukan. Dan itulah yang disebut sebagai suatu yang menyalahi adat ini. Tongkat yang biasanya tak akan berubah menjadi apa-apa objek lain ataupun kewujudan lain, tiba-tiba berubah menjadi ular dalam kes mukjizat Nabi Musa. Itu pun juga suatu yang menyalahi adat, suatu menyalahi kebiasaan. Jadi perkara ini perlu kita fahami. Apabila kita kata menyalahi kebiasaan, itu bukan maksudnya suatu yang di luar ketentuan dan izin Allah, tapi dia masih lagi berdasarkan keizinan dan ketentuan Allah SWT. Jadi semua ini menjelaskan bahawa apa yang berlaku di dunia ini bukanlah suatu yang kebetulan sifatnya, bahkan ia semuanya tertakluk kepada izin dan perancangan Allah. Sistem sunnatullah itu adalah milik Allah SWT, dan apabila dia kehendaki, Allah SWT boleh dan berhak untuk membenarkan perkara-perkara tertentu berlaku di sebalik daripada ataupun menyalahi sunnah Allah SWT itu. Jadi ini yang kita akan bincangkan dalam teks ini. Jadi penegasan Abu Hanifah dalam teks di atas atau dalam teks ini menyebut tentang bentuk-bentuk perkara-perkara yang menyalahi adat, bentuk-bentuk perkara-perkara yang luar biasa, yang menyalahi sunnah Allah, dan ia disebut dalam 3 kategori. Abu Hanifah menyebut wal ayat thabitatun lil anbiya wal karamat lil awliya haqq, wa amma allati takunu li a'daihi mislu iblis wa fir'aun wa dajjal mimma ruya fil akhbar annahu kana wa yakunu lahum la nusammiha ayat wala karamat walakinna nusammiha qada'un hajat lahum wa dhalika li anna Allah ta'ala yaqda hajat a'da'ihi istidrajan lahum wa uqubatan lahum fayaghtarruna bihi wa yazdaduna tughyanan wa kufra wa dhalika kulluhu jaizun wa mumkinun. Ayat itu, mukjizat itu sabit pada Nabi, dan karamat itu sabit benar pada para wali. Manakala apa yang berlaku pada seseorang yang merupakan musuh kepada Nabi dan kepada wali ini, seperti Iblis, Fir'aun dan Dajjal, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Quran ataupun hadis, semua itu berlaku dan semua itu terjadi pada mereka. Namun la nusammiha ayat, kita tidak menamakan itu semua sebagai mukjizat ataupun tidak juga sebagai karamat, tapi kita namakan itu sebagai qada' hajat. Maknanya Allah SWT melaksanakan hajat-hajat mereka itu. Kerana Allah SWT akan yaqda hajat, akan melaksanakan hajat-hajat musuhnya sebagai istidrajan, sebagai suatu apa yang dinamakan istidraj. Kita akan huraikan nanti apakah yang dimaksudkan istidraj. Wa uqubatan lahun, dan sebagai suatu balasan kepada mereka. Lalu dengan tercapainya apa yang mereka kehendaki itu, mereka akan terus leka, terus tertipu, dan akan terus menerus bertambah keangkuhan, kekufuran mereka, dan itu akan membawa mereka kepada kehancuran di kemudian nanti. Semua ini adalah sesuatu yang harus dan sesuatu yang mungkin. Jadi berdasarkan teks ini, kita lihat ada 3 perkara, 3 bentuk perkara yang menyalahi adat yang disebut oleh Abu Hanifah. Perkara yang pertama yang kita huraikan tadi seperti yang merujuk kepada apa yang berlaku kepada para nabi, dan ini disebut sebagai al-ayat. Al-ayat
sabitatun lil anbiya. Mukjizat itu suatu yang sabit, suatu yang yang pasti berlaku, yang berlaku pada para nabi. Jadi bila menyebut mukjizat ini, pastinya kalau kita bahaskan dalam bidang ataupun dalam pembahasan ilmu tauhid, biasanya ulama membahagikan kepada dua kategori, iaitu apa yang disebut sebagai mukjizat hissi, mukjizat zahir yang boleh dilihat, yang boleh dicapai oleh panca indera kita, seperti dalam kes yang saya sebutkan tadi, tongkat itu bertukar menjadi ular dalam kes Nabi Musa, kan, ataupun keluarnya air daripada jari Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Kategori yang kedua ialah mukjizat yang bersifat maknawi, yang bersifat ruhani. Dan ini seperti misalnya dalam kes Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Al-Quran itu suatu kitab yang mukjiz, yang tidak boleh ditandingi, tidak boleh hasilkan sesuatu yang seumpama dengannya. Dan di dalamnya terkandung pelbagai rahsia yang apabila kita fahami dan kita laksanakan secara sempurna, kesannya begitu menakjubkan, kesannya begitu baik, sehingga kan tiada suatu kitab yang boleh menandingi kitab tersebut. Jadi ini maknawi. Ini dalam konteks mukjizat para nabi. Dan ciri-ciri mukjizat ini ialah sesuatu mukjizat itu, ia adalah suatu perkara yang menyalahi adat, sesuatu yang bukan mengikuti apa yang ada dalam sunnatullah, menyalahi adat, yang berlaku pada para nabi alaihissalam, maknanya nabi diberikan, dirahmati oleh Allah SWT dengan perkara-perkara yang menyalahi adat. Dan apabila perkara ini berlaku pada nabi, ia berlaku berserta dengan dakwaan kenabian. Maknanya nabi akan mendakwa bahawa, contohnya seorang nabi itu mendakwa bahawa dia adalah nabi, dan bukti kenabian itu adalah mukjizat tersebut. Dan apabila dia melakukan mukjizat itu benar-benar berlaku dan menyokong dakwaan nabi tersebut. Ini yang disebut sebagai mukjizat. Maknanya antara ciri-ciri mukjizat, ia merupakan perkara yang menyalahi adat, ia berlaku pada seorang nabi, ia berlaku beserta dengan dakwaan kenabian, dan apabila perkara itu berlaku, ia membenarkan dakwaan itu. Sebab ada perkara-perkara yang menyalahi adat dan ada dakwaan, tetapi apabila ia berlaku, dia tidak membenarkan dakwaan itu. Ini yang kita akan baca atau kita akan lihat dalam kes perkara-perkara yang menyalahi adat yang tidak berlaku pada para nabi. Jadi itu bahagian pertama ataupun contoh yang pertama, perkara-perkara yang menyalahi adat yang berlaku pada nabi yang disebut sebagai mukjizat. Perkara yang kedua ialah apa yang disebut sebagai karamat ataupun keramat dalam konteks bahasa Melayu. Dan ini berlaku pada para aulia, para wali, manusia biasa yang mendokong dan melaksanakan amalan dan ajaran yang dibawa oleh Nabi secara yang sempurna. Jadi kalau kita lihat tadi, mukjizat, dia mesti disertai dengan dakwaan kenabian. Tapi berbeza dengan mukjizat tadi, karamat para wali ini, walaupun ia juga merupakan sesuatu yang menyalahi adat, sesuatu yang bukan biasa, menyalahi suatu kebiasaan, namun ia tidak disertakan dengan sebarang dakwaan ataupun cabaran oleh wali tersebut. Maknanya seorang wali, dia tak perlu mendakwa bahawa dia seorang wali, lalu dia mendatangkan sesuatu yang dikatakan karamah. Itu tidak berlaku dalam kes keramat. Sebab kalau itu berlaku, maknanya itu bukan suatu karamah. Sebab tiada, karamah ini tidak disertakan dengan dakwaan. Jadi sebenarnya sesuatu karamah itu berlaku pada seseorang wali adalah berasaskan sebagai suatu kemuliaan yang Allah kurniakan kepada seseorang wali itu. Kerana apa?
Kerana dia menzahirkan kebenaran para Nabi. Menzahirkan kebenaran ajaran Nabi itu. Jadi, karamah itu adalah suatu kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada seorang wali di atas pembenaran wali tersebut ke atas apa yang diajar oleh Nabi. Maknanya, kebenaran dan kesahihan sesuatu karamah wali itu bergantung kepada sejauh mana wali itu melaksanakan ajaran Islam ataupun tidak. Di sini kita boleh pantau sekiranya ada dakwaan yang mendakwa bahawa ia mempunyai keramat-keramat tertentu. Sekiranya orang yang dikatakan wali itu tidak melaksanakan ajaran Islam, maka pastinya apa yang didakwa sebagai keramat itu sebenarnya bukan keramat. Sebab keramat tidak akan diberikan kepada mereka yang melanggari ajaran Islam. Keramat itu adalah suatu kemuliaan kerana dia melaksanakan ajaran Nabi. Dia menzahirkan kebenaran Nabi itu. Bahkan kalau kita lihat dalam setengah kenyataan perbahasan sufi, ulama menegaskan bahawa karamat ini bukanlah suatu yang dicari ataupun dituntut oleh seseorang wali. Sebenarnya, kerana ia boleh membawa fitnah kepada wali tersebut. Sebaliknya, apa yang diutamakan oleh seseorang wali itu adalah Allah mengurniakan kepada dia sikap istiqamah, sikap berterusan dalam melaksanakan ibadat. Dan ini kalau kita lihat dalam riwayat syarah Mula Ali Al-Qari disebut suatu kenyataan oleh Abu Ali Al-Juzjani. Dia kata, kun talibun lil istiqamah, la talibun lil karamah. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah, wa rabbuka yatlubu minkal istiqamah. Jadilah seorang yang menuntut istiqamah, yang berusaha untuk terus istiqamah, konsisten dalam amalan. Dan jangan jadi seorang yang menuntut karamah. Sesungguhnya diri kamu itu akan terdorong kepada menuntut karamah. Maksudnya nafsu kita memang akan cenderung kepada mencari keramat-keramat itu. Tetapi Allah SWT tidak menuntut yang sedemikian. Sebaliknya, وَرَبُّكَ يَطْلُبُ مِنْكَ الْإِسْتِقَامَةِ. Apa yang dituntut oleh Allah SWT ialah kita senantiasa istiqamah, berterusan, konsisten dalam amalan kita. Itu yang lebih penting. Jadi sebab itu dinyatakan sebelum ini bagaimana karamah itu boleh menjadi fitnah kepada seseorang. Kan? Jadi itu kategori yang kedua yang melibatkan perkara-perkara yang menyalahi adat. Dan kategori kedua ini, kategori karamah ini juga boleh kita kaitkan dengan apa yang disebut sebagai firasat. Ini pun juga termasuk dalam sebahagian daripada karamah sebagai kemuliaan yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya. Kategori yang ketiga ialah apa yang disebut sebagai istidraj. Istidraj. Dan ini dalam teks ini Abu Hanifah menyebut dibagi perumpamaan seperti Iblis, Fir'aun dan Dajjal dan sebagainya. Kerana Iblis, Fir'aun, Dajjal ini kita tahu mereka mendakwa bahawa mereka mampu melakukan perkara-perkara yang menyalahi kebiasaan, menyalahi adat. Dan Allah benarkan mereka melakukan semua itu bukan kerana sebagai suatu kemuliaan kepada mereka, tapi sebagai istidraj, sebagai suatu proses yang dibiarkan mereka secara berperingkat-peringkat, bertahap-tahap sehingga akhirnya mereka angkuh dan mereka terus-menerus ingkar dan kufur kepada Allah yang akhirnya membawa kepada kehancuran mereka sendiri. Jadi istidraj ini merangkumi sebarang perkara-perkara yang menyalahi adat yang lahir pada seseorang yang bukan Nabi, bahkan dari golongan orang yang sesat dan menyesatkan. Maksudnya istidraj ini berlaku pada golongan yang sesat dan menyesatkan. Dalam konteks ini kita boleh kaitkan dengan perkara-perkara seperti perbuatan sihir. Sihir itu suatu yang diusahakan oleh makhluk. Tapi Allah benarkan sebab tanpa keizinan Allah, sihir mereka tidak akan menjadi. Tetapi kenapa Allah biarkan sihir-sihir itu menjadi? Sebagai istidraj, sebagai suatu yang boleh membawa mereka kepada kesesatan, yang akhirnya akan membawa kepada kehancuran kepada mereka. Ataupun ihanah.
Ihanah ni macam sesuatu yang didakwa oleh pengkhianat agama dengan mendakwa bahawa mereka boleh melakukan sesuatu perkara yang di luar kebiasaan, namun apa yang berlaku selepas itu adalah perkara yang luar kebiasaan juga, tetapi tidak menyokong dakwaan yang didakwa oleh orang tersebut. Itu disebut dalam ihanah. Banyak perbahasan-bahasan yang lebih terperinci tentang perkara-perkara ini yang boleh kita baca dan belajar dalam karya-karya atau dalam kitab-kitab akidah secara lebih terperinci. Dalam teks ini, istidraj yang disebut oleh Abu Hanifah merujuk kepada apa yang Allah izinkan berlaku pada mereka yang memusuhi Nabi dan agama. Maknanya istidraj hanya akan berlaku kepada golongan yang sebegini. Sebab itu Abu Hanifah menyatakan, mencontohkan golongan-golongan sebegini seperti Iblis, Fir'aun dan Dajjal. Jadi keizinan Allah SWT ini adalah sebagai suatu bala kepada mereka. Bala sehingga mereka merasakan apa yang mereka inginkan itu terjadi, berlaku sebagaimana yang mereka inginkan, dan dengan berlakunya apa yang mereka inginkan itu, mereka terus menerus sesat dengan aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan itu, dan menjadikan mereka kufur dan terus sesat, yang akhirnya mereka akan diberi balasan azab oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf disebut, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka itu akan dibiarkan mereka leka dengan kesesatan yang mereka lakukan secara berterusan, sehingga mereka tak sedar bahawa mereka sebenarnya dengan apa yang mereka lakukan itu semakin jauh daripada Allah SWT. Dalam surah Al-An'am, Allah menyebut, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baqtatan fa idza hum mublisun. Apabila mereka lupa terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka lalai, mereka angkuh, mereka sesat, kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Jadi mereka dapat apa yang mereka nak, sehinggalah apabila mereka gembira, hatta idza farihu, apabila mereka gembira dengan apa yang mereka miliki itu, dengan apa yang diutuskan, apa yang diberikan oleh Allah SWT, akhadnahum baqtatan, kami timpakan, kami cabut kenikmatan itu secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, sedangkan mereka dalam keadaan kehairanan. Sebab itu dalam sebuah hadis ada menyatakan bahawa apabila kamu melihat seseorang itu dikurniakan oleh Allah SWT segala apa yang dia kehendaki dari pelbagai nikmat, pelbagai bentuk kenikmatan, sedangkan dia sendiri tetap dalam kemaksiatan yang dilakukannya itu berterusan, maka ketahuilah bahawa itu adalah istidraj. Jadi macam mana kita nak kenal sesuatu itu istidraj atau tidak? Apabila seorang itu melakukan kemaksiatan, hidup dengan segala kemaksiatan, tapi masih lagi mendapat apa yang dikehendaki, dan masih lagi mendapat nikmat yang dikehendaki, maka itu adalah petanda bahawa apa yang dia miliki itu, apa yang dia capai itu, apa yang dianugerahkan kepada dia itu bukan sebenarnya suatu kenikmatan, tetapi istidraj yang kalau dia tak sedar, dia akan terus kepada kesesatan, dan dengan itu akhirnya dia akan celaka, menghadapi kecelakaan dan kehancuran, azab dan sebagainya. Jadi dalam ayat yang dinyatakan di atas tadi, yang kita sebut tadi, digambarkan bagaimana golongan sebegini diuji oleh Allah SWT dengan kenikmatan. Kenikmatan demi kenikmatan, lalu mereka leka. Kemudian setelah mereka leka, Allah akan cabut kenikmatan itu secara tiba-tiba. Lalu mereka akan merasai keperitan, kesengsaraan yang amat sangat, kerana kita tahu apabila sesuatu itu dicabut, diambil, ditarik secara tiba-tiba, keperitannya begitu hebat berbanding dengan kesengsaraan yang diberikan secara beransur-ansuran. Jadi itu 3 perkara-perkara yang disebut sebagai khawariqul adah, yang menyalahi adat, yang menyalahi kebiasaan. 1, kepada apa yang berlaku pada Nabi, yang disebut sebagai mukjizat.
Satu yang berlaku pada para wali yang disebut sebagai karamah, dan satu yang berlaku pada musuh Nabi dan wali, musuh Islam, iaitu ataupun golongan yang menyanggahi ajaran dan tunjuk ajar para Nabi. Ini disebut sebagai istidraj. Jadi, moga kita dapat memberi perhatian dan cuba menilai segala kenikmatan yang kita perolehi, apakah ianya suatu kemuliaan yang Allah bagi kepada kita, ataupun ia adalah suatu istidraj yang akan menghancurkan kita pada suatu hari nanti. Dan semoga kita boleh berusaha untuk memperbaiki keadaan kita masing-masing. Jadi dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.